Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru seperti biasa. Sabtu dan Ahad adalah kelas kita untuk belajar tafsir dan juga taranum Al-Quran bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Penonton, hari ini saya agak sedikit excited. Saya nak kongsikan satu info kepada anda. Hari ini kita akan bersiaran langsung selama 2 jam. 2 jam je penonton, tak lama. Dan kita akan tadabbur surah Ghafir sebanyak 3 ayat. Ayat 70, 71, 72. Hanya 3 ayat yang akan kita tadabbur selama 2 jam. Penonton, ada satu kajian yang dibuat oleh seorang pakar. Dalam masa 1 hari kita akan terima sebanyak 35,000 pesanan. Dan purata manusia dalam masa 1 hari dia akan bercakap sebanyak 16,000 patah perkataan. Kalau cukuplah setiap 1 minggu kita boleh bukukan apa yang kita cakap tu sebanyak 300 muka surat sebenarnya. Okey, tak perlu banyak statement, banyak ilmu, banyak dan pandainya umat Islam kalau kita bukukan apa yang kita cakap. Persoalannya pada hari ini, kita nak berkomunikasi, kita nak berhubung dengan Al-Quran hanya selama 2 jam, bukan 1 minggu. Okey, bukan 16,000 patah perkataan, tetapi hanya 3 ayat. Pinjamkan kepada saya fokus anda. Baik, seperti biasa, untuk Tanyalah Ustaz, jom bersama dengan saya kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara anda boleh kongsi Facebook Live kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan kita bintang ilmuwan kita yang kita raikan, yang kita nantikan, Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dak Nizar? Khair, alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, syukur. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang sebelumnya sempat juga saya ada rezeki kita bersiaran langsung bersama-sama, dan pada kali ini kita digandingkan sekali lagi insya-Allah sambungan surah Ghafir 70, 71 dan 72. Penonton, jom kita mendengar lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan anda semua telah bersedia dengan tafsir dan taranum masing-masing di rumah. Seperti biasa, seandainya anda mempunyai tafsir pimpinan Ar-Rahman, jadi anda boleh buka pada halaman 1258 ayat yang ke-70. Okey, insya-Allah kita mohon panel kita untuk bacakan ayat suci Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. صدق الله العظيم. Ayat nombor 70 sehingga ayat nombor 72 membawa maksud, iaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Maka mereka akan mengetahui kelak ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka sambil mereka diseret ke dalam air api, ke dalam air panas yang menggelegak, kemudian mereka dibakar dalam api neraka.
Jadi Da'i Nizal dan sahabat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam siaran pagi ini 3 ayat ini seperti yang Da'i Nizal sebut tadi, untuk sama-sama kita tadabbur dan kita ambil istifadah ataupun kita ambil pengajarannya untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Baik, Da'i Nizal, saya mohon izin untuk kita memperingatkan kita pada pagi ini pada menara kawalan surah Ghafir, ataupun kita belajar dulu kan, surah Ghafir ini ada juga para ulama yang menyebut namanya surah Al-Mu'min. Ya. Jadi kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita, jadi dicatat di sini surah Al-Mu'min. Surah Ghafir itulah itu. Baik, surah Ghafir ini merupakan surah bernombor ataupun pada kedudukan nombor 40 di dalam Mushaf Al-Quranul Karim. Terletak pada juzuk yang ke-24. Surah Ghafir ini mengandungi 85 ayat. Jadi Da'i Nizal, hari ini kita akan masuk sehingga ayat nombor 72. Betul, Ustaz. Maknanya dah tak lama dah akan kita bertemu dengan ayat nombor 85. Maknanya selesailah tadabbur kita untuk surah Ghafir. Baik, surah Ghafir ini para ulama Al-Quran telah mencatatkan juga terhimpun di dalamnya 1,200 kalimah dan 4,970 huruf. Tengok Da'i Nizal ya, betapa cintanya ulama Al-Quran, mereka menghitungnya supaya kita ambil pengajaran. Yang lebih pentingnya itulah mentadabbur ayat-ayat ini. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, kita mahu berikan ilmu, kita berkongsi ilmu juga. Kita perhatikan surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ini, ia dimulai dengan huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ini ialah huruf yang terpisah, iaitulah dimulakan dengan huruf Hamim. Hamim. Kerana itu para ulama dalam ilmu tafsir Al-Quran, mereka telah menghimpunkan di dalam Al-Quran ini, Da'i Nizal, terdapat 7 buah surah yang dimulakan dengan huruf Hamim. Apa maksud Hamim? Allah lebih maha mengetahui. Allah maha mengetahui apakah maksud Hamim itu. Tetapi surah Hamim ataupun surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan Hamim, ada 7 buah surah kesemuanya, dan para ulama telah menggelarkan surah ini dengan nama surah Hawamim. Apakah 7 buah surah tersebut? Baik. Nombor 1 surah Ghafir. Nombor 2 surah Fussilat. Nombor 3 surah Asy-Syura. Nombor 4 surah Az-Zukhruf. Nombor 5 surah Ad-Dukhan. Nombor 6 surah Al-Jathiyah. Dan nombor 7 surah Al-Ahqaf. Ini 7 buah surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan ayat yang pertamanya Hamim. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bilakah surah-surah Hawamim ini turun? Khususnya kalau surah Ghafir ini, bilakah diturunkan surah ini? Para pengkaji, para ulama tafsir menyatakan surah Ghafir ini diturunkan ketika di penghujung tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan surah Ghafir ini juga diturunkan kepada baginda Rasulullah selepas kematian Abu Talib dan meninggal dunianya Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah yang tercinta. Maknanya dua orang ini, khususnya Siti Khadijah dan juga Abu Talib, bapa saudara Nabi, mereka inilah yang selama ini yang menjadi pelindung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pelindung khususnya ketika Nabi berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi apabila meninggalnya 2 orang watak penting di belakang perjuangan dakwah Rasulullah, khususnya ketika di Makkah Al-Mukarramah, tentulah tahun tersebut Da'i Nizal digelar sebagai tahun Amul Huzni, tahun kedukacitaan, tahun kesedihan. Kerana itulah surah ini memberikan kekuatan, motivasi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah surah Ghafir. Inilah selayang pandang ataupun mukaddimah awal untuk kita mencintai menara kawalan surah Ghafir ataupun Al-Mu'min yang kita sedang tadabbur ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, syukur penonton kalau itu adalah mukadimah berkenaan dengan pengenalan surah Ghafir ini. Mudah-mudahan kalau ayat ini diturunkan untuk menguatkan motivasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tadabbur kita dalam menerusi 3 ayat ini ada manfaat kebaikan juga, insya-Allah. Baiklah penonton, kita nak teruskan dengan soalan pertama, Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita teruskan dengan soalan pertama kita untuk pagi ini. Soalan Facebook. Soalan daripada saudara Al-Ali Ali. Soalannya adalah ayat ke-70 dalam surah ini menyatakan tentang orang mendustakan Al-Quran. Adakah golongan yang menyuruh mengkaji dan menterjemahkan semula Al-Quran mengikut perkembangan zaman terkini boleh dianggap sebagai mendusta Al-Quran? Kita mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada sahabat kita Tuan Ali Al-Ali ya. Betul. Alhamdulillah. Baik, para penonton, ayat nombor 70 ni, alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Iaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan segala yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Baik, ayat nombor 70 ni para penonton ada kaitan dengan ayat nombor 66, 67, 68 dan 69. Maknanya perkataan alladzina kadzabu bil kitab, mereka yang mendustakan Al-Quran. Siapakah yang mendustakan Al-Quran? Yang kita nak faham, siapakah mendustakan Al-Quran itu? Jawapannya Allah Ta'ala telah bagi sebelum itu, iaitu ayat nombor 66 sehingga ayat 69. Baik, siapakah mereka para penonton? Kita patah balik pada ayat nombor 66 itu. Qul inni nuhitu an a'budalladhina tad'una min dunillahi lamma ja'aniyal bayyinat min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah benda-benda yang kamu sembah yang lain daripada Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan yang jelas nyata dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk taat bulat-bulat kepada perintah Tuhan sekalian alam. Baik, maknanya orang yang mendustakan Al-Quran itu ialah mereka yang tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah Tuhan lain. Mereka menyembah Tuhan lain. Jadi maknanya inilah yang dimaksudkan di dalam ayat nombor 70, iaitulah orang yang mendustakan Al-Quran ialah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, tengok bagaimana Allah Ta'ala mengajar. Allah Ta'ala berdialog. Allah Ta'ala mengajar supaya kita berhujjah. Qul hatu burhan. Ya? Kita mesti mendatangkan hujjah. Burhanakum. Kita mesti menampilkan hujjah. Bagaimana Allah Ta'ala menampilkan hujjah? Tengok cantiknya pada ayat nombor 67. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala mahu kita menyembah Allah, Allah Ta'ala suruh tengok apa yang berada di sekeliling kita ini. Apa yang ada di sekeliling kita inilah sebenarnya merupakan hujjah kepada kita untuk kita menyembah Allah. Ayat 67, Allah Ta'ala suruh kita melihat penciptaan manusia. Ya, bagaimana penciptaan manusia daripada setitis air mani itu bercantum dengan telur ibu kan, sperma dan ovum kan, dan inizan, kemudian menjadi darah beku, sebuku darah beku, kemudian menjadi seketul daging. Kemudian mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak, kemudian kamu dipelihara hingga ke peringkat umur dewasa, kemudian kamu dipanjangkan hingga menjadi usia tua. Ayat 67 Allah Ta'ala mention perkara ini. Nak menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala datangkan hujah, datangkan dalilnya. Jadi saya teringat kata Ustaz dalam kita mengkaji, membaca Al-Quran, bukan sekadar membaca saja, tetapi ada rasa tadabbur, keinginan untuk tahu yang lebih mendalam. Penonton, hadamkan terlebih dahulu ilmu, berzikir seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali sekali lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, pagi ini adalah sesi tadabbur tafsir dan taranum. Saya suka untuk ingatkan kepada anda, kita merujuk kepada surah Ghafir ataupun di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman juga disebut sebagai surah Al-Mu'min. Okey, di mana penonton fokus kita pada 3 ayat untuk pagi ini, iaitu ayat 70, 71 dan 72. Sempat Ustaz saya scroll Facebook antara penonton kita lah, iaitu Jariah Jamil seronok hari ini kita bersama dengan Tanyalah Ustaz, tak sabar nak pergi kepada ayat seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat kebaikan. Baik penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya insya-Allah. Soalan daripada saudari Melur Ismail, ayat 70 surah Al-Ghafir. Adakah hanya membaca ayat suci Al-Quran tanpa memahami makna ayat tersebut? Dan juga adakah mereka yang tidak mahu membaca Al-Quran, adakah ini punca mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Puan Melur Ismail yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Tentu sekali lah Al-Quran bila kita baca sahaja tanpa kita mengetahui maknanya, itu pun sudah dikira kita dah dapat pahala. Dan ini Zat. Ya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Tetapi kita janganlah berhenti setakat itu sahaja. Berhenti maksud saya baca. Kita perbetulkan fasahah, kita perbetulkan tajwid, kita baca berlagu pula. Bagus dah, kerana dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila. Maknanya bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan sebaik mungkin, dengan suara yang lunak, suara yang baik. Suara yang baik dengan hukum hakam tajwidnya, fasahnya, alhamdulillah bagus. Tapi jangan berhenti setakat itu saja. Kita angkat satu lagi ke satu tahap, iaitu kita nak memahami Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran menjadi petunjuk kepada kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah dan ini Zan, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya dalam ayat ini, kami telah menurunkan Al-Quran secara bertahap-tahap, beransur-ansur. Kerana apa? Syifa', sebagai penyembuh, sebagai terapi, sebagai penyembuh, sebagai ubat. Ubat apa? Penyakit rohani. Ubat apa? Akidah. Jadi, dan Al-Quran sebagai rahmat bagi sekalian orang beriman. Jadi, bila kita baca Quran, contoh, dalam ayat ini, baru kita faham, setelah kita merujuk kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang tentunya yang ditafsirkan mengikut metodologinya. Jadi, nak kaitkan dengan soalan yang di awal nombor 1 tadi, maknanya Al-Quran membenarkan untuk kita mengkaji, menyelidik, Tetapi kalau bila dalam bab tafsir Al-Quran, menterjemah dan mentafsir Al-Quran, ia ada metodologinya. Ia ada disiplinnya. Tak boleh kita main hurai mengikut kemampuan akal kita saja. Tak boleh. Kerana apa? Selera pun tak boleh. Tak boleh ikut selera kita. Kerana apa? Dia ada metodologinya. Jadi dan kaitkan juga dengan soalan Puan Melur tadi, maknanya kita membaca Al-Quran untuk kita memahaminya. Contoh dalam ayat ini, baru kita faham yang maksud orang yang mendustakan Al-Quran itu ialah mereka yang menolak Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada para rasul. Itu maksud ayat ini. Kerana itu, Da'i Nizam, kalau di dalam mendustakan Al-Quran ini, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tampilkan dialog Nabi Allah Ibrahim dan juga Raja Namrud. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 258 sebagai contoh. Kita lihat sebentar, surah Al-Baqarah ayat 258. Muka surat 102 dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Baik, Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Baik, kita berhenti setakat itu.
tidakkah engkau pelik wahai Muhammad? Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang berhujjah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya? Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad lihat bagaimana seorang Raja Namrud ini, penguasa yang zalim, yang sombong, yang mereka membantah Nabi Ibrahim. Apa hujahnya? Baik. Nabi Ibrahim telah mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku, iaitu Allah, Tuhan yang maha berkuasa, yang menghidupkan dan yang mematikan. Raja Namrud dia jawab, Ana uhyi wa umit. Dan aku juga boleh menghidupkan dan aku juga boleh mematikan. Dan ini saya tahu tak, bagaimana Raja Namrud dia nak membuktikan dia boleh menghidupkan dia boleh mematikan. Masya Allah, tak Dia, tahu Ustaz, macam mana? dia ambil dua orang yang hidup dah lah, kan? Seorang ni yang memang dah hidup dah, jadi dia biarkan orang ini hidup. Dia kata, tengok, orang ni hidup kerana aku. Satu. Yang kedua, dia nak membuktikan yang dia boleh bunuh orang. Dia nak kata sama macam Tuhan kamu, Ibrahim. Apa yang dia buat? Orang yang kedua ni dia bunuh. Jadi dia kata, tengok, aku boleh bunuh juga. Tapi yang sebenarnya bukan begitu, kan? Maknanya yang tiada boleh jadi ada. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah boleh mematikan dengan tanpa asbab, tak ada tikaman, maknanya tak ada benda itu, tapi Allah boleh mematikan orang, mematikan manusia. Baik, para penonton, dalam ayat 258 surah Al-Baqarah ini, bagaimana Nabi Ibrahim berdialog mematikan hujah Raja Namrud ini. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kathar. Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Oleh itu, terbitlah dia dari barat. Nabi Ibrahim mencabar Raja Namrud menerbitkan matahari daripada barat. Boleh buat ataupun tidak. Jadi apabila Nabi Ibrahim berhujjah challenge Raja Namrud supaya menimbulkan ataupun menerbitkan matahari dari barat, para penonton, Al-Quran mengatakan fabuhital ladzi kafar. Orang kafir itu, khususnya Raja Namrud, mereka tercengang, membisu. Maknanya tercengang, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak challenge semula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi nak ceritanya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tentunya kita baca Quran pada masa yang sama, kita tadabbur. Apabila kita memahami makna Al-Quran, Al-Quranlah akan menjadi pedoman kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Satu cerita yang sangat mencabar kita. Baik, Ustaz dah bersedia untuk Baik, kita terima panggilan? InsyaAllah. Alhamdulillah penonton, kini panggilan anda akan diterima. Sebelum tu kita nak raikan seperti biasa pemanggil kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Zal dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Tuan Haji soalannya. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita dah faham dah ayat 70 ini. Allah memberi amaran keras supaya kita ini tidak mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Soalan saya Ustaz, dalam kesibukan seharian ini Ustaz, kadang-kadang kita ni ada sibuk dengan tugas, solat pun dah lewat di hujung-hujung, kadang-kadang terlepas. Ada pula yang beri alasan tak apa, terlepas kita boleh qada. Dalam Islam mana ada qada Ustaz? Kalau boleh sembahyang di awal waktu itu yang disarankan, tapi kerana kesibukan tugas seharian kita ni kadang-kadang solat di hujung waktu dan kadang-kadang terlepas, dikata Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, boleh kita qadakan balik kalau dah terlepas. Kalau tu pun hujung-hujung, kalau boleh hujung-hujung tu sempat lagi, kalau tidak terlepas terus. Jadi soalan saya, adakah golongan yang meremehkan ayat Quran yang begini, memandang remeh, yang meringan-ringankan begini, juga tergolong
dalam golongan yang dikatakan mendustakan ayat-ayat Al-Quran ini? Itu soalan saya, Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meremeh-temehkan sesuatu amalan, adakah mereka juga tergolong di dalam golongan ini? Silakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih Tuan Haji Omar, yang saya kira soalan yang sangat relevan. Yang soalan ini terkait dengan kita semua, iaitulah meremehkan salat. Para penonton, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Neraka wailah bagi orang yang bersalat. Dan ini Zal, ini satu perkara yang sangat membimbang dan kita takut sangat ni. Allah Azza wa Jalla mengatakan, neraka wailah bagi orang yang bersalat. Tetapi siapa? Mereka yang mencuai dan meremehkan salat. Jadi ayat ini bagi orang yang beriman, orang yang baca ayat ini, orang yang faham ayat ini, mereka akan ambil perhatian berat. Bahasa kita sebut sebagai take note. Kan, kita ambil perhatian berat dan kita pesankan kepada isteri, suami, anak-anak tentang ayat ini. Siapakah yang meremehkan salat? Para ulama telah menyatakan antaranya orang yang meremehkan salat itu ialah orang yang sengaja melewat-lewatkan salat. Sengaja. Azan dah bunyi, azan telah dilaungkan di masjid, di surau, rumah sebelah surau pun, rumah sebelah masjid pun. Tapi sengaja kita melewat-lewatkan. Ini yang kita bimbang para penonton. Para ulama kata itu termasuk dalam kategori orang yang mencuaikan salat. Bila Tuan Haji Omar sebut tentang salat tadi semalam, dan ini Zal ya, Ya Ustaz. yang berhormat Menteri Agama, yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad telah melancarkan program Bulan Salat Peringkat Kebangsaan. Urustia program ini ialah JAKIM. Jadi Masya Allah, dalam ucapan dan dalam temu bual yang berhormat Menteri dan JAKIM menyebutkan bahawasanya mengapa dilancarkan program Bulan Salat Peringkat Kebangsaan ini, kerana untuk mengajak kita semua untuk memberikan keutamaan dan prihatin tentang salat. Prihatin tentang salat. Ibu bapa, suami isteri yang jaga salat, barakah keluarganya. Pemimpin, pentadbir yang menjaga salat, yang memelihara salat, salat dengan penuh khusyuk akan membekas di dalam hati. Mereka tak berani, mereka takut untuk melakukan sebarang penyelewengan. Anak-anak yang sentiasa terdidik dengan salat, tentunya akhlaknya terpelihara, terjaga. Jadi maknanya salat ini benda yang sangat penting. Bila kita salat dengan penuh penghayatan, penuh khusyuk, salat itu membekas dalam hati kita, Allah Ta'ala berikan jaminan. Apa dia? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah kita daripada buat perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang menyeleweng dan perkara-perkara mungkar. Salat itu akan jadi perisai. Jadi saya kira pentas Tanyalah Ustaz pada pagi ini kita ingin memberikan tentunya nasihat kepada kita semualah. Marilah dalam apa juga konteks kita menjaga salat. Ibu dan ayah minta tolong jaga anak-anak, tanya tentang salat. Kita sebagai pemimpin di pejabat, kita sebagai pengarah, ketua penolong pengarah, ketua pengarah, jangan lupa tanya anak-anak buah kita di pejabat, salat ataupun tidak. Kerana salat menjadi perisai kekuatan dalam hidup kita. Benteng utama kita Ustaz ya. Mudah-mudahan melalui dengan peringkat pertama yang kita buat ada manfaat kebaikan dan kita berjaya kita berjaya dalam menyelaraskan tindakan umat Islam. Mudah-mudahan insya-Allah solat yang utama. Penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi secara langsung pagi ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Sesi kita adalah tafsir dan taranum. Penonton bersedia dengan terjemahan anda ataupun tafsir pimpinan Ar-Rahman di rumah masing-masing. Kita boleh buka pada halaman 1258 sehingga 1259. Sama-sama kita tadabbur ayat demi ayat. Okey, fokus kita pada pagi ini adalah ayat 70, 71 dan 72. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya iaitu Kak Yat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Nizal. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya ada manfaat kebaikan. Teruskan Kak Yat dengan soalannya. Amin, amin. Terima kasih, Dr. Okay, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yat. Kak Yat nak tanya, Ustaz. Kadang Ya, Kak kita Yat. selalu terdengar Ustaz-Ustaz pun cakap, saya yang bercakap ni pun takut akan disoal takut tak beramal dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya cakap. Apatah lagi kami ni orang awam ni, Ustaz. Jadi ada 3 situasi yang Kak Yat nak tanya. Keadaan pertama, kita dengar tapi kita tak beramal. Walaupun kita beramal tapi kita rasa amalan itu tu macam dah lebih, dah cukup baik. Dan jadi kita nak rasa wujud tu, kita risau timbul rasa wujud tu pula. Dan soalan kedua, kita dengar tapi tak faham-faham. Adakah faham tu menandakan hati kita masih dalam maksiat dan dosa? Jadi Kak Yat mohon pencerahan Ustaz macam mana kita nak lalui benda-benda ni semua dah, supaya kita senang nak beramal. Kita berdoa, selalu kita berdoa supaya Allah bagi kefahaman ilmu pada kita, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Kak Yat, Ustaz ya. Ya. Selalu kita dengar tapi tak beramal. Ya. Selalu kita dengar tapi tak faham-faham. Jadi macam mana Ustaz kita nak motivasikan kita teruskan beramal tapi pada masa yang sama ada kefahaman. Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Kak Yat. Masya Allah, bila kita berada dalam halaqah ilmu seperti pagi ini, ya, kita sentiasa berfikir tentang amalan kita, kita berfikir tentang kita, kan? Jadi inilah sebab kenapa kita perlu bersama dengan majlis ilmu dan majlis tazkirah. Kerana itu dalam Al-Quran disebutkan kepada kita, fadzakir, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu membawa manfaat kepada orang beriman. Jadi apabila kita berada dalam majlis ilmu, maka cara fikir kita, cara percakapan kita, komunikasi kita, semuanya di atas landasan untuk kita bina kebaikan harian dalam hidup kita. Maknanya orang beriman, moto ataupun slogan hidup mereka, hari ini mesti lebih baik dari semalam. Baik, Kak Yat, tentu sekali lah kita dalam proses belajar ini, Alhamdulillah, selagi mana kita belajar, mungkin kita ada kekurangan faham ataupun kita mungkin ada yang perkara yang kita tak jelas, ya, itu tak mengapa, itu biasalah, ya. Kita ada persoalan dan di situlah kita perlu membuat rujukan, membuat pembacaan, kita bertanya kepada para asatizah, dan di atas asas ilmu itulah yang membina amalan, keyakinan dan menjadi faktor penggalak ataupun penyumbang untuk kita terus istiqamah. Betul Kak Ayat sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ayat ini jadi peringatan kepada kita semualah. Baik Ustaz. Peringatannya ialah jangan kita jadi orang yang hanya pandai cakap untuk orang lain tetapi kita terlupa tentang diri kita. Jadi apabila kita beri tazkirah, kita beri peringatan, kita bercakap, sebenarnya kita bukan peringatkan orang lain semata-mata. Kita peringatkan diri kita sekali. Jadi maknanya orang yang bercakap di atas landasan ilmu dan iman, mereka ingat yang aku sebut ni rupanya untuk diri aku juga. Kerana itu para penonton, tentulah dalam kehidupan kita ni 24 jam, ada banyak yang kita nak perbetulkan hidup kita. Jadi mari kita perbetulkan nombor 1, solat dulu. Perbetulkan yang itu dahulu, ya. Yang kedua, setiap ilmu yang kita dapat terus kita praktikkan, ya. Kalaulah kita terbabas, biasalah kita manusia, kan. Betul, terbabas terbabas serba sedikit, banyak pun, kan. Ada masa memang kita buat salah. Ya, jadi agama mengajarkan kepada kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah, taubat nasuha, dan kita cuba sedaya mungkin
untuk tidak mengulangi perkara tersebut. Kerana itulah 24 jam masa kita mesti sibukkan dengan perkara-perkara kebaikan. Kalau di pejabat tu para penonton, tiba-tiba kita tengok ada sekelompok jemaah yang dah mula buka gosip-gosip membawang. Jadi kita yang baik usrah lah Ustaz. jadi kita bila berdepan dengan situasi itu, kita terus buat tindakan. Minta maaf lah ya, saya ada kerja sikit. Jadi kita terus keluar daripada grup tersebut, daripada kumpulan tersebut. Dan lebih baik lagi kalau kita boleh tinggalkan nasihat. Tak payah contoh bab orang lah ya. Kita ni dah banyak dosa, menambah dosa lagi. Jadi mungkin inilah situasi supaya kita ini jadi orang yang berdakwah, pada masa yang sama cuba memperingatkan diri kita untuk kita sentiasa berada di atas jalan kebaikan. Mudah-mudahan. Amin, amin, Allahumma ya amin. Terutamanya kita lah Ustaz, bersecara langsung nasihat untuk kita terutamanya. Masya Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya adalah, ayat 70 tentang golongan yang menentang Al-Quran. Adakah sikap kurang suka atau membantah sesuatu hukum terhadap perkara yang dihalalkan oleh Islam dan disebut di dalam Al-Quran juga termasuk dalam golongan yang menentang Al-Quran, tidak kira sama ada tentangan secara zahir maupun batin, sebagai contoh isu poligami yang agak kurang disenangi oleh kaum wanita? Satu soalan yang sangat panas di pasaran. Baik, teruskan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Puan Intan Zurina. Tentu sekalilah ya, apabila kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran ini ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketetapan manusia, tetapi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini juga merupakan sebagai manual kehidupan kita, sebagai garis panduan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh ya, dalam perkara faraid, pembahagian harta pusaka dinyatakan dalam Al-Quran. Begitulah tadi Puan Intan sebut tentang dibenarkan berpoligami bagi seorang lelaki, suami itu. Jadi ini juga merupakan ketetapan dalam Al-Quranul Karim. Jadi jelas kepada kita bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mesti jelas ini ialah kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membantah ya, jangan kita mendustakan Al-Quran. Kerana kita bimbang saudara, dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan kepada kita, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini ada sesuatu benda yang penting yang kita perlu faham. Selepas ini saya perincikan apa maksudnya. Mudah-mudahan penonton kita bersedia untuk mendengar jawapannya kembali selepas ini. Alhamdulillah penonton, anda telah kembali sekali lagi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Banyak soalan yang kami terima berkaitan dengan siapakah golongan yang mendustakan Al-Quran, bagaimanakah bentuk dia mendustakan Al-Quran dan pelbagai soalan-soalan lagi yang telah pun kami terima. Dan rasa keterujaan sebenarnya kalau kita nak relate lah dengan zaman sekarang ya, bagaimana bentuk mereka mendustakan Al-Quran itu sendiri. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk kita teruskan dengan peringatan waman a'rada an dzikri. Apakah yang terjadi Ustaz kepada mereka yang berpaling dengan peringatan Allah? Baik, terima kasih dan Inzal para penonton sekalian. Dalam Al-Quran Allah Taala menyatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah. Para ulama tafsir telah menterjemahkan ayat ini, sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran. Orang yang berpaling daripada Al-Quran, hidup mereka di atas dunia ini akan disempitkan. Tak tenang,
rasa gelisah, rasa duka cita, rasa serabut. Satu. Dan kalau kita tengok dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, telah menampilkan pandangan ataupun kata-kata Sayyidina Ibn Abbas, maksud ayat ini, sesiapa yang berpaling ingkar daripada Al-Quran di atas dunia, mereka akan disempitkan, dan di dalam kubur, ketika alam barzakh, kubur mereka akan disempitkan. Itu azab yang Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang berpaling daripada Al-Quran. Dan ini Zal, rupanya tak terhenti setakat itu para penonton. Disambung ayat itu Allah Ta'ala kata, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari akhirat nanti, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan matanya buta pula. Allahu Akbar. Azab demi azab. Ya. Jadi ini menjadikan kebimbangan kepada kita. Kerana itulah para penonton, antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita supaya kita ini diselamatkan daripada azab api neraka. Para penonton boleh catat surah Al-Furqan ayat nombor 65. Baca, kita amal selalu, mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala selamatkan. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Sesungguhnya azabmu itu adalah kebinasaan yang kekal. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Penonton, semestinya kita tidak mahu berada di dalam situasi ini. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya, Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zariki, Daudah, Izaz. Haji Tukinon kan? Ya Tuan Haji. Ya, Tuan Haji. Alhamdulillah. Ya, soalannya ini Ustaz ayat 70 tu dia mengatakan orang kafir ni memang tak percaya dengan Al-Quran. Tapi bila dia tak kena seksa, dia kena rasakan dan sebagainya. Lalu dia mengatakan tu aja terbaik-baik untuk di dalam. Jadi baru dia nak mengerti. Jadi soalan saya Ustaz dan lain. Kenapakah bila dia dah kena seksa baru dia nak mengaku? Kalau tidak, ini Quran. Saya soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Tuan Haji Tukinon. Kenapa setelah menerima siksaan baru mereka mengaku dan sebagainya? Adakah sebelum ni tak diberi peringatan dan sebagainya? Macam mana tu Ustaz? Itulah dalam Al-Quran kaya dengan contoh-contoh. Contoh-contoh yang berlaku, yang telah pun berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Ini sifat Al-Quranul Karim. Kerana itu dalam banyak ayat, antaranya dan ini Zal, Allah Ta'ala cerita bagaimana orang ini dia menyesal. Dia menyesal setelah dia mati baru dia menyesal. Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, adakah baiknya kalaulah engkau tangguhkan sekejap ajal aku ya Allah untuk aku hidup. Semata-mata untuk buat apa dalam Al-Quran? Dalam ayat itu Allah Ta'ala kata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Semata-mata minta supaya ajal itu ditangguhkan kerana untuk bersedekah. Allah. Untuk bersedekah. Mungkin di atas dunia hari ini para penonton, kita bila buka beg duit tu kan, nak sedekah kan, Allah, berfikir-fikir. Tabung lalu kita lelap. Berfikir-fikir, betul. Sama ada kita tabung lalu kita lelap ataupun kita berfikir nak ambil hak warna merah ke hak warna hijau tu kan. Sebenarnya tengah fikir tu warna purple dia nak letak. Oh, masya-Allah kan. Jadi rupa-rupanya Allah telah rakamkan orang yang kikir, orang yang kedekut di atas dunia ni, itulah akibatnya di hari akhirat. Mereka menyesal sungguh-sungguh, minta tolong kepada Allah, nak untuk sedekah. Tolonglah hidupkan aku di atas dunia semata-mata untuk aku bersedekah. Wa akum minas salihin, dan nak jadi orang yang berada di atas bersama orang-orang yang saleh. Kerana itu dan ini Zal, doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Doa Nabi Yusuf dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Yusuf di penghujungnya itu. Bagaimana Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku dalam keadaan muslim
dan golongkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Kerana itu para penonton, dalam kesempatan kita diberikan kesihatan, Allah Ta'ala masih memberikan nyawa, usia kepada kita lagi pada hari ini para penonton. Hargailah nikmat usia tersebut dengan kita sentiasa melakukan amal-amal saleh, dan kita menghargai kesempatan itu dengan sentiasa kita berada di samping orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam. Amin, amin. Allahumma ya amin. Ringkas dan padat penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang soleh dan sentiasa melakukan bersedekah. InsyaAllah. Penonton, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum Puan Robizan Abu Bakar. Waalaikumsalam, Dai. Masya Allah, sila dengan soalannya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma nak tanya, saya ibu pada anak PU. Macam saya keterbatasan waktu nak pergi ngaji kat surau ke, masjid ke. Kalau ikut online saja boleh ke Ustaz? Kalau Ustaz pun ada anak PU kan? Ya, betul. Boleh Ustaz? Saya semoga saya kuat Ustaz. Baik, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, satu soalan yang sangat baik dari Puan Robizan. Kita boleh nampak cakna dia sayang cinta terhadap Al-Quran. Nak pergi masjid mungkin ada kekangan, jadi nak ikut online. Macam mana tu Ustaz? Okey, terima kasih Puan Hajah Robizan. Terima sekali, masya-Allah. Puan kita ini Allah Ta'ala anugerahkan dengan anak istimewa. Anak istimewa, betul. Itu merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui puan, suami sekeluarga mampu untuk menggalas tanggungjawab amanah untuk memelihara, menjaga anak istimewa. Tentu sekalilah dan Inizal, apabila kita mempunyai anak istimewa, tanggungjawab kita untuk memberikan perhatian kepada anak istimewa itu lebih. Jadi mungkin apabila kita ada tanggungjawab itu, mungkin ada beberapa perkara yang kita tak boleh untuk kita lakukan. Maksud saya tadilah, mungkin kita ada halangan sedikit, nak berjamaah dan sebagainya di masjid dan di surau. Ala kulli hal, dengan keterbatasan itu, janganlah kita menyebabkan kita tak lakukan amalan tersebut. Maknanya, kita mesti mencari ruang, kesempatan, contoh Puan sebut tadi, untuk bertadarus Al-Quran. Jadi, kita boleh manfaatkan teknologi pada hari ini. Kita ada tadarus secara dalam talian, Da'i Nizal, ya. Sama ada platform Google Meet dan sebagainya lah. Jadi tak apa Puan, tak apa, teruskan. Tentu sekali fadilatnya, kebaikannya tentu kita dapat. Dan lebih-lebih lagi lah Puan dengan tanggungjawab sebagai seorang ibu kepada anak istimewa. Dalam keadaan kesibukan mengurus anak istimewa itu pun, Puan masih mencari kesempatan untuk bertadarus, bertadabbur Al-Quran. Masya Allah. Itu satu amalan, satu perkara yang sangat mulia. Saya doakan Puan sekeluarga diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Amin, amin. Allahumma ya amin. Baik penonton, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk pagi ini. Iaitu soalan daripada saudari Masrifah Nur Jamain. Ayat 71. Berapakah panjang rantai besi yang mengikat tangan dan kaki mereka itu? Adakah setiap ahli neraka itu meronta-ronta ingin dilepaskan dari rantai besi yang mengikat mereka? Nak menggambarkan betapa seram, betapa ngerinya tentang azab siksaan itu sendiri. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Puan Masrifah yang bertanya. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla akan highlight ataupun memaklumkan perkara yang penting. Perkara yang penting untuk kita maklum. Adapun perkara-perkara yang tidak penting, maka ia tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Maknanya, perkara yang penting itu yang kita mesti ambil pedoman. Maknanya ialah bagaimana nasib yang akan diterima oleh orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Nasibnya ialah mereka akan dibelenggu dan dirantai pada leher mereka, sambil mereka diseret oleh malaikat yang bertugas ataupun yang ditugaskan menjaga neraka. Jadi maknanya, ayat ini memberikan kefahaman kepada kita dan Inizal, inilah nasib yang akan diterima oleh orang yang mendustakan Al-Quran. Orang yang tidak beriman dengan rukun-rukun iman. Jadi ini menjadi satu kegerunan kepada kita lah. Baik, kita ingatkan semula,
Menara kawalan kita surah Ghafir ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menampilkan dalam surah Ghafir ini, iaitulah wataknya ialah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, bagaimana Nabi Musa berdepan dengan 3 kelompok yang besar. Ini menara kawalan dalam surah Ghafir. Siapa 3 kelompok itu? Yang pertama Fir'aun. Yang kedua Haman. Yang ketiga Qarun. Ni 3 kelompok ni. 3 kelompok berbeza Ustaz ya. 3 kelompok berbeza yang mana disebabkan Fir'aun, Allah Ta'ala bagi kepada dia kekuasaan, Allah bagi kepada dia kemasyhuran, dia lupa diri, akhirnya dia mengaku dia Tuhan. Dia kufur kepada Allah. Jadi pelajaran daripada ayat ini apa dia? Apabila kita mendapat kemasyhuran, apabila kita mendapat kedudukan, apabila kita diberikan jawatan, jangan sesekali kita berlaku zalim seperti Fir'aun. Jangan berlaku angkuh, sombong, takabur seperti Fir'aun. Itu yang jadi peringatan kepada kita. Yang kedua, Haman. Haman ni siapa? Ni, yang berada di keliling Fir'aun ni. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Fir'aun ini memang dia suka orang yang bodekkan dia, inilah bodek lah kan, yang berada di sekeliling dia. Jadi ini juga hati-hati. Ya, apabila perkara yang benar mesti kita katakan yang benar. Apabila perkara yang salah kita mesti nasihat. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, para penonton dirahmati Allah, iaitulah Qarun. Dalam ayat nombor 24 dalam surah Ghafir, kita ingat semula bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Golongan yang ketiga ialah Qarun. Qarun ni siapa para penonton? Qarun ni ialah orang kaya, tokoh korporat, orang yang kaya, orang yang banyak duit. Bagaimana kekayaan perbendaharaan, kekayaan yang dimiliki oleh Qarun tu para penonton rahmati Allah. Imam Qatadah sebagai contoh menyatakan dalam tafsir, Imam Qatadah sebut 40 orang yang bawa kunci perbendaharaan kekayaan Qarun. 40 orang yang pegang kunci itu. Ini pandangan Imam Qatadah. Kalau Imam Mujahid pula boleh mengatakan antara 15 hingga 20 orang yang memegang kunci perbendaharaan kekayaan Qarun. Maknanya, tiga watak ini dia boleh berlaku sepanjang zaman. Orang kaya yang lupa diri, yang sombong, ego, tak nak bantu orang yang susah, fakir miskin, mencela orang fakir miskin dan sebagainya. Kita juga boleh menerima nasib yang sama seperti Qarun. Jadi ini menara kawalan surah Ghafir yang kita nak belajar sama-sama. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Contoh yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Persoalannya, kita nak ambil pengajaran ataupun tidak. Baiklah penonton, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Jadi seperti biasa penonton, banyak lagi persoalan menarik, huraian info-info baru yang akan kami kongsikan kepada anda. Hadamkan ilmu, teruskan berzikir. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabas, tahniah, congratulations. Saya ucapkan kepada anda semua kerana masih lagi berjaya bersama dengan kami. Saya yakin dalam keadaan berwuduk, kita duduk di hadapan tafsir pimpinan Ar-Rahman, sama-sama kita mengkaji surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min bukannya surah Al-Ghafir ke? Nama samalah tu, ada nama yang lain bagi surah bagi surah Ghafir, iaitu surah Al-Mu'min. Dan bagi mereka, kita baru saja bersiaran langsung di siaran yang berbeza, iaitu TV9. Bagi mereka yang baru sahaja bersama dengan kami, jangan lupa kita dalam
proses mengaji tafsir dan taranum, iaitu surah Al-Mu'min, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Anda boleh buka pada halaman 1259. Baik, kita nak raikan Ustaz pemanggil kita yang seterusnya. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Mungkin lain tak kuat kot Ustaz. Hello, Assalamualaikum. Ya, saya. Waalaikumsalam. Cili daripada Hitam Berkenang. Masya Allah. Silakan Tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya pertama, bagaimana dengan saya yang kabut penglihatan ni? Untuk membaca Quran saya hanya mendengar saja dan menghafal. Itu saja. Pertanyaan kedua mengenai dengan bagaimana dengan rumah yang tak membaca Al-Quran, tidak memiliki Al-Quran, bagaimanakah keadaan rumah tangga yang macam ni? Yang ketiga, boleh tak Ustaz sarankan dalam satu organisasi ke dalam satu dan kita yang dalam jabatan kerajaan ni, boleh tak kita amalkan membaca Al-Quran ke hadis ke, supaya mungkin mendapat syafaat, kan Al-Quran memberi syafaat, dan juga dengan boleh jika membaca Quran bolehkah ia terelak daripada perkara-perkara mungkar seperti rasuah, pecah amanah. Minta pencerahan daripada Ustaz dari itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan Tuan Ilyas Abu Bakar. 3 soalan yang sangat berkualiti Ustaz. Nampaknya saudara Tuan Ilyas Abu Bakar kita ada pandang jauh sebenarnya. Soalan yang pertama Ustaz, berkenaan dengan bagaimana membaca Al-Quran dengan gaya dan kaedahnya menghafal kerana kabur penglihatannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah rumah tangga itu bagaimanakah keadaannya apabila tidak ada Al-Quran dalam rumah Ustaz. Bahkan orangnya itu sendiri tidak membaca, tidak beramal dengan Al-Quran. Dan soalan yang ketiga, mungkin Ustaz boleh memberi saranan ataupun cadangan berkenaan dengan organisasi tertentu untuk adakan program yang berkaitan dengan Al-Quran. Silakan. Baik, terima kasih tuan yang bertanya tadi. Subhanallah, sahabat kita ni memang penonton setia. Tuan Ilyas. Tuan Ilyas, terima kasih Tuan Ilyas. Baik, yang pertama, tentu sekalilah dengan apa juga panca indera yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, bila kita manfaatkan untuk Al-Quran, ia akan memberikan keberkatan kepada hidup kita. Apa yang Tuan Ilyas kongsikan tadi, penglihatan kita kabur ataupun mungkin kita cacat penglihatan sekalipun, alhamdulillah kita masih menggunakan telinga kita ini untuk kita mendengar Al-Quran dan kita menghafal Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga ya diajarkan ataupun diperdengarkan Al-Quran oleh Jibril. Nabi mendengar, kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Jadi ini kaedahnya. Bila sebut tentang perkara ini, dan ini saya nak kongsi jugalah anak istimewa saya. Anak istimewa saya ni, Anas Amini, Anas, beliau tak boleh membaca, tak boleh. Tetapi alhamdulillah kami hantar di sebuah pusat pengajian Yayasan Faqih terletak di Nilai. Yayasan Faqih ni sebuah institusi yang mengajarkan dengan modul khusus pendidikan Al-Quran kepada anak-anak istimewa. Baik, apa yang saya nak kongsikan, alhamdulillah, dengan melalui kaedah pendengaran, diulang, dibaca, diulang oleh para asatizah mereka di Yayasan Faqih, kebanyakannya ialah graduan dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Jadi diulang, alhamdulillah, akhirnya anak saya yang tak pandai baca tadi, tetapi bila dibukakan Al-Quran atau penterjemahan, bila kita minta dia tunjuk surah yang dia dengar, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dia boleh tunjuk di mana. Dia boleh tunjuk di mana. Dan masya-Allah, saya kagum sangat dengan modul yang dibuat. Dibuat seperti macam puzzle. Potongan-potongan ayat, okey, potongan-potongan ayat. Yeah. Kemudian diteraburkan ayat tadi, diletak tidak ikut susunan. Kemudian diminta anak saya ni meletakkan mengikut susunan tertib yang betul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak saya ni boleh menyusun mengikut tertib yang betul.
Jadi nak ceritanya para penuntut yang dirahmati Allah, marilah kita memanfaatkan apa juga ruang yang ada, panca indera yang kita ada ni untuk kita mengaji Al-Quran. Al-Quran yang akan menjadi pembimbing kita di atas dunia kerana kita baca dan faham. Nombor 2, Al-Quran akan menjadi peneman kepada kita di alam barzakh nanti, di alam kubur. Al-Quran menjadi teman kita, dan tentunya di hari akhirat Al-Quran yang akan menjadi peguam bela bagi pihak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah yang di rumahnya tak ada Al-Quran. Allah. Tak pernah baca Quran, tak pernah dengar Quran. Baginda SAW sebut dalam hadis, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Sebab apa Nabi sebut kubur? Para ulama hadis kata sebab kubur ni sunyi, gelap, ya, menakutkan. Jadi kerana itu, marilah kita membaca Al-Quran di dalam rumah. Satu, bacaan Al-Quran di dalam rumah kita inilah yang akan membawa rahmat kepada kita. Satu. Yang kedua, apabila kita membaca Al-Quran dan kita faham dan kita beramal dengan Al-Quran, itulah ya tuntutan agama kepada kita. Nombor 3 yang Tuan Ilyas kita sebut cadangkan tadi, saya sambut dan saya sokong sangat cadangan Tuan Ilyas. Bagi kita yang Allah Ta'ala bagi amanah menjadi ketua di pejabat kita, tak kiralah sama ada kita ketua di section kita, ketua di unit kita, di bahagian kita, marilah kita gunakan apa yang kita ada tu untuk kita mengajak kebaikan. Antaranya baca Quran. Jadi mungkin kita boleh buat program. Kalau tak boleh setiap hari pun, apa kata kita pilih hari tertentu. Contoh, nak mudah ingat, kita pilih hari Jumaat. Kan, masuk pejabat pukul 8 pagi, apa salahnya kita baca Quran terlebih dahulu, sejam. Okey, katalah sejam tu lama sangat hari ni, Ustaz. Lama sangat Ustaz. Okey, 30 minit je. Kita baca satu muka surat, kemudian kita baca terjemahannya. Setengah jam cukup. Lepas tu kita nak buat jamuan kan, silakanlah. Jadi maknanya paling tidak kita yang Allah Ta'ala bagi amanah menjadi ketua di pejabat, kita dah cuba sedaya mungkin untuk mengajak diri kita dan orang-orang di bawah kita ini untuk kita beramal dengan agama. Maknanya kalau kita disoal di hari akhirat, "Hei Zarifi, apa yang kamu buat di atas dunia untuk berdakwah?" Kita ada jawapannya. Wallahu a'lam. Wallahualam. Penonton rumah yang bertingkat-tingkat mewah tetapi di dalamnya itu tiada Al-Quranul Karim, di mata Rasulullah hanyalah umpama sebuah perkuburan semata-mata. Kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya. Saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Soalan saya, bagaimanakah rupa bentuk belenggu yang dimaksudkan dalam ayat ke-71? Adakah mereka yang diseret itu umpama kita mengheret lembu seperti di dunia ini? Gambaran yang cuba diberikan. Kita mohon pencerahan daripada panel kita, insya-Allah. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Hafizi. Kalau kita tengok dalam tafsir, Al-Imam Ibn Kathir telah menyatakan orang yang diheret masuk ke dalam neraka nanti, mereka diheret sekejap ke tempat yang mana airnya mendidih, panas, menggelegak. Fil hamim. Mereka diseret masuk ke tempat yang mana yang di situ air panas yang menggelegak. Dalam tafsir menyatakan menggelegak tu ialah kalau kita terkena minum, kalau kita minum ataupun terkena di badan kita ni, dan ini Zan, mengelupas kulit kita ni. Mengelupas kulit kita ni. Para penonton nak mudah faham macam ni lah tuan-tuan, ya. Air kita yang kita rebus di dapur tu kan, yang kita masak air di dapur tu, dia dah bunyi siren itu kan. Kan? Kita tutup pelak, minum waktu itu. Allah. Ini gambaran, maknanya lebih lagi lah menakutkan bagi orang yang diseret di dalam neraka nanti, akan diseret ke dalam tempat iaitulah air yang menggelegak tadi, fil hamim. Kemudian diseret juga dalam lembah neraka yang menakutkan, fil jahim. Jadi ini yang akan dikenakan kepada orang yang mana di atas dunia mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan Nabi SAW, mendustakan para Nabi dan para Rasul, dan tentunya mereka mendustakan Al-Quranul Karim. Kerana itu, para penonton rahmati Allah, saya ada satu kisah yang
sangat cantik untuk kita kongsikan. Kisah ini terakam dalam surah Al-Muddathir. Selepas ini kita Surah Mudaththir. kita Masya Allah. perincikan surah Baik, Al-Muddathir. Alhamdulillah penonton, kita nak tahu apakah cerita surah ini yang dapat kita ambil ibrah pengajarannya. Terus kekal setia bersama dengan kami untuk kita ambil pengajaran dari kisah ini. Penonton, jom berzikir kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa macam sangat gembira, sangat syukur, sangatlah berexcited. Berexcited sebenarnya, sangat gembira sebenarnya. Kerana apa? Ustaz, kita bersiaran langsung di Facebook juga, dan pada masa yang sama yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata, ya. Dan jumlah orang yang berkongsi Facebook live kita pada pagi ini sebanyak 3.8k yang kongsi betapa cinta dan sayangnya ilmu umat Islam yang berada di Malaysia. Teruskan lakukan kebaikan dengan cara satu klik sahaja, penonton. Masya Allah. Baik, kita nak teruskan dengan kisah pengajaran daripada Al-Quran yang Ustaz janjikan nak kongsi kepada kami. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Nizal. Para penonton sekalian, dalam surah Al-Muddathir, ini menarik juga. Menarik itu sebagai peringatan kepada kita. Rupa-rupanya nanti penghuni-penghuni neraka dalam surah Al-Muddathir ayat nombor 42. Ma salakakum fi saqar. Ditanyakan kepada mereka, kenapa, apa sebab kamu semua ni terhumban dalam neraka saqar? Sebab apa kamu masuk dalam neraka saqar hari ini ni? Para penonton, ahli-ahli neraka tadi menjawab. Mereka memberikan jawapan pada ayat nombor 43 sehingga ayat nombor 47 di dalam surah Al-Muddathir. Baik, saya ringkaskan. Nombor 1, mereka semua ni dihumbankan dalam neraka saqar sebab apa? Nombor 1, kerana tidak mendirikan salat. Tak semayang atas dunia ni. Para penonton, ini sangat menakutkan kita kerana orang yang tak salat, inilah tempatnya neraka saqar. Kerana itu para penonton yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang ayah, ya, seorang ayah kena ada ciri qawam. Qawam ni maknanya kena ada wibawa. Kena bimbing isteri, kena bimbing anak-anak. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Tahrim peringatan khusus kepada golongan ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan pelihara ahli keluarga kamu daripada masuk ke dalam api neraka. Ini peringatan kepada kita semua, khususnya golongan ayah. Baik, nombor 1, ciri ahli neraka, neraka saqar, iaitulah mereka yang tidak semayang. Nombor 2, orang yang tidak memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Maknanya kedekut, Dai Nizal. Kedekut, kikir sungguh. Dia fikir duit ataupun hartanya itu miliknya. Rupanya harta, duit ringgit, gaji, allowance dan sebagainya yang kita dapat hari ini sebenarnya semuanya milik Allah. Kita menjalankan amanah semata-mata. Jangan lupa orang yang fakir, miskin, orang yang susah, bantu mereka. Nombor 3, hidup dalam keadaan maksiat mengikut hawa nafsu. Hidup lalai, penuh dengan maksiat, tenggelam dengan dunia, mengikut hawa nafsu. Dan yang keempat, ciri yang keempat, orang yang menjadi penghuni neraka saqar, iaitulah mereka yang tidak beriman dengan hari kiamat. Para penonton, ayat nombor 47. Ayat nombor 47, para penonton rahmati Allah, surah Al-Muddathir, sangat mengerikan dan memberikan kesan kepada kita. Hatta atanal yaqin. Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini. Maknanya mereka hidup dalam tenggelam dengan 4 perkara tadi. Tidak mendirikan salat,
kikir, kedekut dengan harta, tidak memberikan makanan kepada fakir miskin, hidup dalam keadaan memperkatakan, mengambil bahagian, memperkatakan perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya, maknanya tenggelam dengan kelalaian, maksiat, hidup dengan penuh hawa nafsu. 3, yang keempat, tidak beriman kepada hari akhirat. Sampai bila? Sampai datang kepada mereka al-yaqin. Dalam ayat ini al-yaqin, para penonton yang dirahmati Allah, dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman telah memperincikan perkara yang tetap diyakini kedatangan atau perkataan al-yaqin itu membawa erti mati. Maknanya bila mati baru sedar, ya Allah, baru sedar yang tenggelam dengan 4 perkara ini. Jadi para penonton, marilah kita sama-sama hati-hati. Mudah-mudahan kita semua selamat ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Jom bersama kita ambil pengajaran. Baik, kita raikan pemanggil kita yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Sopina Yusof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ajukan soalan dengan Ustaz ya. Silakan. Ustaz, macam mana Ustaz nak elakkan daripada kita dihirik dan termasuk ke dalam neraka syakar kan Ustaz kan? Ya. Jadi seandainya kita dulu ada tertinggal solat, kita dulu tak berapa tahu, macam mana cara nak buat sekarang Ustaz? Ada ke boleh tak kalau kita solat zuhur ke Qobliyah tu 4 rakaat sebelum dan selepas tu ganti Ustaz, solat ganti. Boleh ke macam tu Ustaz? Qadha lah maksudnya. Ya. Mana yang sunat tu diganti dengan qadha je boleh Ustaz. Itu dia soalan saya Ustaz ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan Puan Supinah Yusof Ustaz ya, berkenaan dengan macam mana kita nak ganti semula solat-solat kita yang telah pun kita tinggalkan. Macam mana Ustaz? Baik, yang pertama sekali ada satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita semua. Nabi kata apa kepada kita para penonton? Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan kita ini akan ditentukan bagaimanakah kita menutup riwayat hidup kita. Maknanya para penonton, kalau hari ini umur kita 60 tahun, kita baru tersedar, kita baru insaf, alhamdulillah, syukur kepada Allah, syukur, tak terlambat lagi, tak ada lambat lagi, alhamdulillah. Yang lambatnya bila? Saat nyawa sudah berada di halqum, itu lambat dah. Tapi sekarang ini umur kita 60, umur kita 50, umur kita 40, kita baru tersedar, alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maknanya para penonton, yang lama-lama tu ya, kita minta ampun kepada Allah. Tentunya Allah Maha Pengampun. Kita taubat nasuha, kita dah tak ulang lagi kesalahan yang lampau. Mari sekarang kita bina hidup yang baru. Kita jaga salat kita yang 5 waktu sehari semalam, subuh sampai isyak ni, jaga sungguh-sungguh. Salat di awal waktu, berjamaah, kemudian cari ilmu, salat dengan khusyuk dan betul tata cara fiqh salatnya. Dan yang kedua, kita teruskan dengan amalan yang sunat. Salat-salat sunat, qabliyah, ba'diyah, rawatib dan sebagainya. Salat sunat duha dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita qadha salat kita. Jadi, tak apalah ya, kita qadha semampu kita lah. Kita buat perancangan, kita qadha. Pada masa yang sama, mari kita bina hidup baru tetap di atas jalan ibadah, jalan iman, jangan patah balik ke belakang dah. Maknanya cari orang yang baik-baik, berada dalam kelompok orang yang baik-baik. Hati kita ni, bila baca Quran, bila dengar Quran, sentiasa bergetar hati kita. Ini ciri orang yang beriman, bila baca Quran, mereka bergetar hati mereka, mereka jadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu saranan, satu nasihat yang memang sangat membekaslah dalam jiwa saya sendiri. Bukan kita nak duduk dalam keadaan orang yang baik, tapi bila sebut saja Sabtu dan Ahad, ini masa saya dan Al-Quran. Saya dah standby dah. Ustaz ya? Ya, Insya-Allah, mudah-mudahan. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru Sabtu dan Ahad, masa saya bersama dengan Al-Quran. Baiklah Ustaz, ya, kita telah berada di sesi penghujung rancangan. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk kongsikan kepada kita semua 3 pengajaran ayat yang dapat kita kaitkan dengan kehidupan kita pagi ini. Silakan Ustaz. Yang pertama, para penonton, Al-Quran merupakan petunjuk di dalam hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Yang kedua, tentu sekalilah apa yang kita belajar pada
pagi ini, siaran pagi ini, bagaimana azabnya api neraka yang akan disediakan kepada mereka yang mendustakan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentu sekali apabila diceritakan di dalam Al-Quran tentang soal akhirat, syurga, neraka, inilah rukun iman. Ya, kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi ini 3 perkara yang menjadi topik ataupun yang menjadi khulasah ataupun pengajaran yang kita nak ambil sama-sama pada pagi ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan amin. Amin Allahumma ya amin. Kita mohon, kita nak tutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wahai Allah, ampunkanlah dosa kami. Amin ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Amin. Dan kasihkanlah ibu bapa kami seperti mana mereka mengasihi dan menjaga kami semenjak kami kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wahai Allah, ampunkanlah kami. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami, sekiranya Engkau tidak rahmat belas kepada kami, kami akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Wahai Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari, yang kami berkongsi pada pagi ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, rezekikanlah kepada kami rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Wahai Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton, kita tangguh majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la Alhamdulillah penonton, Sabtu dan Ahad adalah masa saya bersama dengan Al-Quran. Jadi jangan lupa esok masih lagi kekal, maafkan saya. Esok masih lagi kekal setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Kita akan kupas surah Ghafir ayat 73, 74 dan 75. 3 ayat sahaja dan masih lagi kekal setia bersama dengan panel kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Kita jumpa esok pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.